Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Berjumpa lagi dengan saya Cikgu Titi. Kali ini Cikgu akan teruskan dengan bab 3, iaitu termokimia. Untuk hari ini kita akan belajar tentang haba pembakaran dan juga aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan seharian. Jadi untuk standard pembelajaran, diharapkan pada akhir pelajaran pada hari ini, pelajar dapat membandingkan haba pembakaran untuk beberapa jenis alkohol. Kita nak lihat juga contoh-contoh aplikasi tindak balas eksotermik dan juga endotermik. Dan akhir sekali, menganalisis nilai bahan api. Untuk yang pertama sekali pelajar, kita akan lihat apa itu haba pembakaran. Sebelum ni cikgu dah terangkan tentang 3 jenis tindak balas, iaitu pemendakan, penyesaran dan juga peneutralan. Jadi untuk hari ini adalah haba pembakaran. Maksud untuk haba pembakaran pelajar perlu tahu apa itu haba pembakaran, iaitu haba yang dibebaskan. Perubahan haba itu haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan dibakar dengan lengkap. Yang warna merah ni adalah penting untuk pelajar tahu, di mana untuk bilangan mol tu kita kena tahu bilangan mol untuk bahan api yang dibakar dengan lengkap. Contohnya seperti bahan api, iaitu contoh alkohol dalam oksigen berlebihan. Itu adalah maksud haba pembakaran. Jadi kat sini kita ada contoh persamaan kimia, iaitu antara bahan yang dibakar di sini adalah metana. Contohnya metana dalam oksigen. Membebaskan karbon dioksida dan juga air. Selain daripada metana, kita juga ada pernah belajar sebelum ni adalah pembakaran alkohol. Alkohol juga boleh kita bakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air untuk pembakaran yang lengkap. Jadi kat sini adalah persamaan kimia yang seimbang, di mana kita tuliskan dalam bentuk persamaan termokimia dengan menulis nilai delta H. Jadi cuba lihat di sini berapakah nilai delta H untuk pembakaran metana. Kita akan dapati di sini adalah negatif 394 kJ per mol. Daripada persamaan termokimia ini, kita tahu bahawa apabila 1 mol metana terbakar lengkap dalam oksigen, jadi haba yang dibebaskan tu berapa? Nilainya adalah 394 kJ. Ini adalah jumlah tenaga haba yang dibebaskan. Pelajar. Jadi untuk eksperimen, nanti cikgu akan terangkan pembakaran ni untuk haba pembakaran. Jadi eksperimen ni, contoh gambar rajah di sini adalah tindak balas pembakaran alkohol. Untuk tindak balas pembakaran alkohol, jadi kita ada susunan radar seperti ini. Ada penghadang angin. Kita gunakan bekas kuprum yang diisi dengan air. Kemudian adanya pelita. Di sini ada pelita yang kita isi dengan alkohol. Isi dengan alkohol, mungkin menggunakan alkohol yang berbeza. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut. Dan kita letakkan bongkah kayu di sini pelajar. Dan ada juga kena letakkan termometer untuk kita sukat dia punya perubahan suhu. Jadi di sini sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, kenapa kita guna bekas kuprum? Kenapa tak gunakan bikar biasa? Jadi bekas kuprum di sini digunakan kerana kuprum adalah konduktor haba yang baik. Sebab itulah bekas kuprum digunakan. Seterusnya untuk langkah berjaga-jaga di sini, kita ada penghadang angin diletakkan. Untuk apa? Nak menghalang angin. Kemudian jika diperhatikan nanti bila alkohol ni kita bakar, nyalakan sumbu pelita dengan api. Kena pastikan bahawa nyalaan pelita ini menyentuh bahagian bawah bekas kuprum. Kenapa? Ini langkah berjaga-jaga yang kedua untuk memastikan pemindahan haba adalah maksimum. Dan sepanjang eksperimen yang dilakukan, mestilah kacau air dalam bekas kuprum secara berterusan. Semasa pemanasan tadi tu kita kena kacau air dalam bekas kuprum tadi untuk memastikan pemanasan yang sekata. Dan akhir sekali untuk langkah berjaga-jaga,
Okey, apabila nyalaan alkohol dipadamkan, okey, setelah tindak balas selesai, kita kena padamkan api nanti apabila suhu mencecah 30 degree Celsius. Jadi, padamkan dengan segera, kena timbang pelita tersebut. Okay, kenapa? Sebab kita tahu bahawa alkohol adalah sangat meruap. Jadi kita tak naklah nanti ada ralat pada bila kita timbang pelita dan juga kandungan. Okay, jadi di sini pelajar, okay, eksperimen ini dilakukan. Okay, mula-mula sekali cikgu terangkan secara ringkas. Okay, kita isikan air okay, sebanyak 200 cm padu okay, ke dalam bekas kuprum. Kemudian, sukat suhu awal air. Okay, rekodkan. Okay, ukur dan rekod suhu awal untuk air ini dan masukkan dalam bekas kuprum. Okay, belajar. Jadi di sini, lepas itu isikan pelita dengan alkohol. Contoh, kita ambil mula-mula metanol. Okay, alkohol yang mula-mula yang nak buat eksperimen mungkin boleh letakkan metanol. Okay, isikan pelita dengan metanol dan timbang. Okay, timbang jisim awalnya. Okay, kemudian okay, bolehlah nyalakan sumbu pelita dengan nyalakan dengan api lah. Okay, jadi letakkan pelita tadi langkah berjaga-jaga. Okay, pastikan yang api nyalaan pelita menyentuh bahagian bekas kuprum. Kemudian okay, kacau secara berterusan lah. Kacau air dalam ni secara berterusan sehinggalah kita panaskan bakar selama apabila suhu mencapai 30 degree Celsius, terus padamkan api pelita. Dia ada satu penutup lah untuk pelita ni, penutup khas cap macam cap yang kita gunakan untuk tutup sumbu ni, tutup api pada sumbu tersebut. Okay, jadi apa yang berlaku nanti bila dah nyalaan dipadamkan, dengan segera kena timbanglah pelita ni. Okay, pelita tadi bersama dengan isi kandungannya. Dan kita rekodkan. Maknanya sekarang untuk penimbangan jisim pelita tadi sebelum pembakaran dan selepas pembakaran, kita akan rekodkan untuk pengiraan haba pembakaran. Jadi di sini apa yang berlaku, kita akan dapati bacaan termometer meningkat. Bekas kuprum dia akan jadi panas. Jadi inferensnya kita tahu ini adalah tindak balas eksotermik. Jadi ini adalah daripada buku teks. Ini adalah daripada buku teks. Eksperimen menentukan haba pembakaran untuk alkohol yang berbeza. Jadi di sini kita gunakan 4 jenis alkohol berbeza, iaitu metanol, etanol, propanol dan juga butanol. Jadi untuk hipotesis, cuba lihat. Semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul alkohol, semakin tinggi haba pembakaran. Okay, maknanya daripada hipotesis, kita akan tahu secara teorinya ataupun secara hipotesisnya, butanol akan dapat nilai haba pembakaran yang lebih tinggi. Okay, kenapa? Sebab bilangan atom karbon per molekul untuk butanol adalah yang paling banyak. Okay, nanti kita akan tengok dia punya keputusan nak rekod macam mana. Ini yang cikgu dah terangkan tadi pelajar. Jadi kat sini cuma kita kena ulanglah langkah untuk kita tukarkan alkohol yang berbeza. Berikut adalah contoh jadual keputusan. Tadi kita gunakan 4 alkohol yang berbeza. Kat sini kita akan rekodkan suhu awal tadi untuk 200 cm padu air. Rekodkan suhu awal. Kemudian rekodkan suhu tertinggi yang dicapai. Kita boleh kira theta di sini. Di mana suhu tertinggi tolak dengan suhu awal. Untuk pengiraan haba pembakaran nanti cikgu akan terangkan. Untuk jisim, kat sini kita perlu kira jisim. Jisim sebelum dengan jisim selepas. Kenapa? Sebab kita perlu kira jisim alkohol yang terbakar. Kerana tadi untuk maksud tadi menunjukkan apabila bahan terbakar lengkap dalam oksigen. Jadi kat sini kena tolak dan dapatkan dia punya jisim alkohol untuk kita kira bilangan mol nanti. Di mana kita tahu untuk bilangan mol
jika tahu jisim adalah bersamaan dengan bilangan mol adalah jisim bahagi dengan jisim molar. Okey. Jisim molar untuk bahan api tersebut. Kat sini kita guna alkohol lah. Jadi untuk dapatkan bilangan mol, guna formula jisim bahagi dengan jisim molar. Okey. So di sini beberapa andaian dibuat daripada eksperimen. Kita andaikan haba yang dibebaskan semasa pembakaran adalah bersamaan dengan sama dengan haba yang diserap oleh air. Sebab itulah kita ukur suhu air tadi belajar. Suhu awal dan suhu tertinggi. Dan untuk nilai pembakaran metanol, etanol, propanol dan butanol ni, di mana dekat sini nilai pembakaran adalah lebih rendah daripada nilai teori. Kenapa? Sebab sebahagian haba telah hilang ke persekitaran dan juga dari penyalaan alkohol ni, sebahagian haba juga telah diserap oleh bekas kupra dan pembakaran alkohol mungkin ada yang tidak lengkap. Jadi kat sini adalah menunjukkan contoh data haba pembakaran bagi 4 ahli pertama alkohol. Ini secara data yang diambil mungkin secara teori. Jadi di sini daripada jadual ini, kita akan dapati bahawa bilangan atom karbon per molekul alkohol semakin bertambah. Maknanya butanol lah paling banyak dia punya bilangan atom karbon per molekul. Jadi di sini semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul alkohol, semakin tinggi haba pembakaran. Dan kenapa kalau diminta untuk terangkan haba pembakaran ni meningkat daripada metanol kepada butanol? Kerana poin yang pertama sebabkan oleh bilangan atom tadi belajar. Bilangan atom karbon per molekul alkohol bertambah daripada metanol kepada butanol. Jadi semasa pembakaran lebih banyaklah molekul karbon dioksida dan air yang dibebaskan. So lebih banyak haba yang perlu dibebaskan. Jadi pelajar, daripada data ini cuba pelajar plotkan graf. Pelajar plotkan graf haba pembakaran melawan bilangan atom karbon per molekul alkohol. Contoh seperti ini. Ini adalah graf haba pembakaran alkohol melawan bilangan atom karbon per molekul, rujuk kepada jadual data tadi belajar. Dan cuba plotkan atas kertas graf. Di mana paksi Y adalah haba pembakaran beserta unit. Paksi X adalah bilangan atom karbon per molekul. Pelajar akan dapat bentuk graf seperti ini. Dan daripada graf ini juga kita tahu bahawa haba pembakaran alkohol meningkat apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah. Dan semakin banyak haba yang terbebas untuk pembentukan molekul karbon dioksida, jadi banyak ikatan yang terbentuk. Cuba kita lihat contoh pengiraan. Tadi berdasarkan data-data yang kita dapati daripada eksperimen, antara data yang perlu kita tahu contoh adalah isi padu. Isi padu ni nanti kita akan gunakan untuk mengira jisim larutan yang digunakan, iaitu air lah. Di sini kita guna air, so kena tahu isi padu air dan barulah kita tukarkan kepada M. Di mana pengiraan sama seperti sebelum ini pelajar. Perlu tahu persamaan kimia, langkah pertama. Langkah kedua bilangan mol, tetapi bilangan mol di sini menggunakan formula jisim bahagi dengan jisim molar untuk alkohol, iaitu butanol. Dan langkah ketiga kira Q, MC theta. Langkah keempat barulah haba pembakaran itu gunakan MC theta yang dapat bahagi dengan bilangan mol. Jadi sebenarnya langkahnya sama tetapi bilangan mol yang pengiraannya tidak sama pelajar. Jadi kat sini persamaan kimia pelajar tuliskan, seimbangkan untuk butanol. Iaitu kita akan dapat karbon dioksida dan juga air, seimbangkan. Kemudian langkah kedua kira bilangan mol. Jadi bilangan mol adalah jisim bahagi dengan jisim molar. So mesti tahu jisim butanol dulu. Jisim butanol kita nak tahu adalah kita ada jisim sebelum dan selepas. Jadi di sini pelajar perlu tolakkan. Jadi sebelum pembakaran jisim adalah 175.20. Selepas pembakaran
Okey, dapat 174.10, tolakkan akan dapat 1.1 gram. Okey, daripada jisim tadi, barulah kita kira bilangan mol. Okey, bahagi dengan jisim molar, iaitu untuk C4H9OH. Jadi belajarkan darab lah. Kita ada 4 darab dengan 12, tambah dengan 9 darab 1, tambah dengan ini 10 10 darab 1 tambah dengan 16. So, belajarkan dapat 74 dia punya jisim molar. And then bahagikan akan dapat 0.015 mol. Okey, dah dapat bilangan mol, boleh kira MC theta. Gantikan sahaja belajar. Tadi daripada 250 tukar kepada gram. Okey, C 4.2. Theta tolaklah. Theta ni tolakkanlah suhu tertinggi tolak dengan suhu awal. Akan dapat 31.5. Okey, dapat jawapan. Okey, dan masukkan ke dalam MC theta bahagi dengan bilangan mol. Okey, tukarkan kepada kilojoule. Okey, jawapan akhir letakkan tanda negatif menunjukkan haba dibebaskan. Okey, menunjukkan bahawa ini adalah haba yang dibebaskan sebanyak 2205 kilojoule per mol. Okey, jadi cuba pelajar jawab latihan 21 muka surat 162 modul. Okey, yang ni dia minta belajar kira untuk etanol haba pembakaran untuk etanol. Langkah ikut langkah seperti tadi. Dan pelajar boleh semak jawapan berdasarkan jawapan yang cikgu paparkan ini. Okey, seterusnya cuba jawab latihan 25 modul muka surat 164. Okey, yang ini cuba jawab sendiri dan untuk pengiraan dia dah berikan jawapan dekat bahagian bawah ni. Cuba dapatkan jawapan ini. Okey, cuba dapatkan jawapan ini. Okey, seterusnya pelajar, kita dah habis untuk haba pembakaran. Jadi untuk 3.3, aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan seharian. Okay, apa contoh kegunaan kita belajar ni? Jadi sebenarnya semasa tingkatan 3, pelajar dah belajar contoh aplikasi ni dalam kegunaan pek sejuk dan juga pek panas. Okay, di mana untuk pek panas ini adalah tindak balas eksotermik. Untuk pek sejuk adalah tindak balas endotermik. Okay, jadi pek panas ni dia mengandungi kalsium klorida kontang. Okay, dalam pek panas. Dan tujuan adanya kalsium klorida kontang ni untuk membebaskan haba. Okay, membebaskan haba apabila kita tambahkan air. Dan kegunaannya adalah untuk meredakan sakit otot dan juga bengkak pada bahagian badan. Okay, manakala untuk tindak balas endotermik, okay, pek sejuk dalamnya ada amonium nitrat. Okay, di mana amonium nitrat ni akan menyerap haba apabila ditambah air. Tindak balaskan dengan air. Jadi kegunaannya kita untuk meredakan lebam ataupun terseliuh. Injured atau cedera lah. Okay, terutamanya katalah awak terseliuh. Jadi boleh pakai pek sejuk untuk meredakan lebam atau sakit. Ini pula adalah contoh aplikasi lain dalam kehidupan seharian lah. Yang pertama eksotermik, kita ada hot can. Okay, yang ni makanan dan minuman yang tersedia ni panas tanpa pemanasan dari luar. Tindak balas termik untuk kimpalan kereta api. Pembakaran bahan api kita tahu untuk memasak. Okay, manakala untuk endotermik, kita ada pek gel yang ditampar dekat bahagian dahi untuk meredakan panas akibat demam. Badan panas akibat demam. Dan pek gel ni ada dalam versi dewasa dan juga kanak-kanak. Okay, tin minuman sejukkan diri. Tin minuman yang minuman dalam tin sejuk ni tidak perlu simpanan peti sejuk sebab dia memang dah boleh sejuk dengan sendiri. Dan akhir sekali makanan seperti aiskrim, tapi ni bukan aiskrim belajar, ini adalah sorbet. Okey, di mana bila kita makan lidah akan berasa sejuk. Dia lagi ni daripada aiskrim, lagi sejuk daripada aiskrim. Okey. Kita tengok pula nilai bahan api. Untuk aplikasi ni juga kita akan belajar tentang nak menganalisis nilai bahan api sebab ada kaitan dengan tadi kita belajar tadi. Jadi maksud nilai bahan api ni apa? Okey, kuantiti tenaga yang terbebas. Okey, terbebas. Okey, apabila 1 gram bahan api. Kat sini 1 gram bahan api dibakar lengkap dalam oksigen berlebihan. Jadi bahan api ni apa?
Bahan apinya sebatian terbakar dalam udara menghasilkan tenaga haba. Jadi untuk mengira nilai bahan api, unitnya adalah kilojoule per gram. Kilojoule per gram. Iaitu kita nak tahu kuantiti tenaga yang terbebas untuk 1 gram bahan api apabila dia terbakar lengkap dalam oksigen. Dan kita boleh tentukan nilai bahan api ni dengan haba pembakaran. Haba pembakaran bahan. Di mana haba pembakaran tadi cikgu dah terangkan bagaimana kita nak kira tadi. Okey, jadi untuk formula, ini adalah formula untuk mengira nilai bahan api lah. Iaitu haba pembakaran bahan bahagi dengan jisim molar bahan. Jadi di sini kita potong, kita akan dapat unitnya adalah kilojoule per gram. Okey, contoh. Kita ada beberapa contoh nilai bahan api yang berbeza. Okey, ada daripada kayu, metana, arang, etanol sampailah hidrogen. Di mana nilai bahan apinya semakin meningkat. Okey, ini adalah nilai contoh-contoh nilai bahan api yang berbeza untuk bahan api berbeza. Dan sebagai info pelajar, okey, bahan api kenderaan kita tahu ada RON 95 dan RON 97. Okey, RON ni apa? RON ni merujuk kepada Research Octane Number pelajar. Di mana lebih tinggi RON bahan api, lebih susah untuk bahan api terbakar. Okay, kalau nilai RON lebih rendah, jadi lebih mudah bahan api terbakar. Jadi kat sini antara RON 95 dan RON 97, okay, RON 95 lah yang lebih mudah untuk terbakar sebab nilainya adalah lebih rendah. Okay, next. Untuk faktor pemilihan bahan api, kita nak pilih bahan api yang mana yang sesuai bergantung kepada 4 faktor. Okay, yang pertama, nilai bahan api itu sendiri. Okay, nilai bahan api itu sendiri. Okay, yang kedua, mudah ke atau susah untuk kita dapati dan juga dari mana sumber bahan tersebut diperolehi. Okay, yang ketiga, kos. Okay, kos bahan api murah atau lebih mahal yang akan dipilih. Dan akhir sekali, apa kesan bahan api tersebut terhadap alam sekitar? Okay, mungkin dari segi pembebasan jelaga yang banyak ataupun pembebasan jelaga atau asap yang lebih sikit yang kita pilih untuk dijadikan bahan api yang bersesuaian. Jadi, pelajar, kita tengok di sini pula adalah contoh pengiraan bahan api. Okay, diberikan haba pembakaran awak tanah iaitu C8H18 adalah 550 kJ per mol. Jadi, dia nak pelajar kira nilai bahan api untuk awak tanah. Jadi, formula tadi, menggunakan formula yang diberikan tadi, langkah pertama adalah pelajar kena kira jisim dulu, jisim molar lah. Sebab di sini, dia adalah mesti haba pembakaran, dah ada nilai haba pembakaran sebanyak ni adalah haba pembakaran. Okay, so sekarang kita nak tahu jisim molar. So, jisim molar kira daripada formula, kiralah pelajar akan dapat 114 gram per mol. Okay, jadi kat sini kita tahu untuk 114 gram per mol ni bermaksud pembakaran 114 gram awak tanah ni membebaskan sebanyak 5500 kilojoule haba. Jadi untuk 1 gram kena bahagilah. Jadi ini adalah nilai haba pembakaran tadi bahagikan dengan 114, pelajar akan dapat. Okey, jawapannya adalah 48.2 kilojoule per gram. Ini adalah jawapan untuk nilai bahan api untuk awak tanah. Okay, jadi cikgu cuba minta pelajar untuk cuba jawab latihan 44. Okay, itu muka surat 182. Okey, ni untuk mengira nilai bahan api etanol. Okey, manakala yang soalan B adalah mengira bahan api untuk butanol. Okey, jadi cikgu paparkan cadangan jawapan ini. Jawapan boleh rujuk jawapan setelah pelajar kira. Dan akhir sekali, kita dah habis untuk hari ini. Okey, jadi pelajar cuba jawab latihan tambahan melibatkan pengiraan haba pembakaran. Yang ini cuba jawab dan cuba juga jawab uji diri 3.3 buku teks. Okey, dan kedua-dua latihan ini dan juga latihan modul hantar kepada cikgu. Okey, boleh hantar kepada cikgu untuk semakkan. Okey, sehingga bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang.
Okay, terima kasih.